Amerika Syarikat tiba-tiba kecoh, bukan karena politik, tetapi karena lawatan sekolah selama 5 hari ke Kuala Lumpur, Malaysia, yang membuatkan penduduk artesian keliru. Para ibu bapak panik dan media nasional tertanya-tanya, apa yang sebenarnya dilihat oleh pelajar-pelajar perempuan Manhattan ini di Malaysia, sehingga mereka mahu negara mereka di KL-isasi. Kan, tidak ada yang menyangka lawatan singkat ke Malaysia akan menggegarkan kesedaran awam Amerika. Segalanya bermula daripada siri video yang dimuat naik oleh 26 pelajar perempuan dari Akademi Aonian, sekolah swasta paling berprestij di Manhattan. Video-video itu tiba-tiba meletup di media sosial. Dalam masa 2 hari, tagar KL di mata kami tersebar. Wartawan teknologi pengulas budaya malah ibu bapak di seluruh negeri berdebat tentang perkara yang sama. Adakah Kuala Lumpur benar-benar seperti itu? Di bilik guru Akademi Aonian Klah Wei, Moore merenung skrin teleponnya yang tidak henti-henti memaparkan notifikasi jemputan, wawancara TV email daripada lembaga sekolah, dan message daripada ibu bapak yang tidak sabar ingin tahu bila lawatan Malaysia boleh dijadwalkan. Semula, Klah menarik nafas panjang. Dia berasa terbeban tetapi juga bangga. Sepanjang 18 tahun kerjayanya sebagai guru sejarah dan penyelaras program antara bangsa, dia tidak pernah melihat lawatan sekolah menimbulkan kehebohan sebesar ini. Dia teringat ketika fasa perancangan setahun lalu, apabila nama Malaysia mula-mula dicadangkan sebagai calon destinasi. Telah berhadapan dengan keraguan tipikal ibu bapa, kelas atasan Manhattan. Para jurubang peguam firma undang-undang dan dokter terkenal ini biasa menghantar anak-anak mereka ke Paris, Tokyo, atau Buenos Aires, bukan Kuala Lumpur. Adakah ia selamat? Apa yang mereka akan pelajari di sana? Soalan-soalan ini berulang kali muncul dalam mesyuarat jawatan kuasa sekolah. Namun Klah berkeras. Dia mahu para pelajarnya melihat dunia yang lebih luas daripada bandar global yang sudah mereka kunjungi berpuluh-puluh kali. Kini melihat pelajar-pelajar itu mempamerkan pengalaman mereka, Klah merasakan nalurinya membuahkan hasil. Video-video yang tular itu memaparkan pelbagai aspek Kuala Lumpur yang sukar dibayangkan oleh ramai rakyat Amerika jalan raya, yang sibuk tetapi tersusun kemudahan awam yang bersih dan rapi. Kawasan komersial seperti Bukit Bintang yang meriah hingga lewat malam dan keramahan penduduk tempatan, yang membuatkan para pelajar itu berasa selamat berjalan di bandar tersebut. Dalam salah satu video yang paling populer, 3 pelajar perempuan berdiri di kaki 5, Jalan Bukit Bintang pada pukul 11 malam, ketawa riang tanpa rasa takut dengan kapsien, lebih selamat daripada berjalan selepas makan malam di Manhattan. Komen-komen daripada orang awam Amerika bergelombang, ada yang kagum, ada yang sangat cemburu, dan ada yang menyindir majelis perbandaran mereka sendiri. Klah tersenyum semasa membaca komen-komen itu. Jika mereka tahu betapa terkejutnya dia sendiri semasa perjalanan itu, mungkin mereka akan lebih memahami mengapa video-video pelajarnya menjadi tular. Dia telah melawat lebih 35 negara dari Prancis hingga Peru, dan sentiasa menganggap dirinya kebal terhadap kejutan budaya, tetapi Kuala Lumpur dengan kehangatan dan kecekapan yang tidak dijangka berjaya menggugat kepercayaan lamanya tentang standar bandar modern. Kekecohan itu bukan hanya di alam maya. Di Akademi Aonian, telepon pejabat sekolah tidak henti-henti berdering. Ibu bapak pelajar menuntut agar Malaysia dimasukkan semula sebagai destinasi wajib tahun depan. Ada juga yang mencadangkan agar sekolah menjalin kerjasama khas dengan institusi pendidikan di Kuala Lumpur. Pengetua yang sebelum ini ragu-ragu kini menanti-nantikan pembentangan Klah pada perhimpunan besar sekolah minggu hadapan. Klah mematikan skrin teleponnya dan memandang keluar tingkap. Manhattan petang itu diselimuti cahaya keemasan, tetapi pikirannya sudah melayang ke Kuala Lumpur bandar yang baru dikenalinya selama 5 hari, tetapi meninggalkan kesan seolah-olah dia telah tinggal di sana berbulan-bulan. Dia tahu seluruh dunia ingin tahu apa yang sebenarnya berlaku dalam perjalanan itu. Mungkin pikirnya ini baru permulaan, sebuah kisah yang lebih besar. Dia menyandarkan diri di kerusi berbisik perlahan, seolah-olah bercakap dengan dirinya sendiri. Kalau mereka lihat apa yang kami lihat di sana, mereka pasti paham kenapa segalanya berubah. Maka Klah bersedia untuk menulis kisah penuh yang menggegarkan Amerika itu bermula dengan lawatan singkat ke Malaysia yang tidak pernah mereka sangka akan menjadi begitu penting. Apabila jam digital pada skrin kabin menunjukkan 23.07 pesawat mendarat dengan lancar di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dari tingkap Klah Wei,
Moore melihat deretan lampu landasan terbentang seperti garis keemasan. Pada lewat malam ini, dia tidak mempunyai harapan tinggi terhadap lapangan terbang itu. Mungkin sunyi, mungkin gelap seperti kebanyakan lapangan terbang besar yang separuh beroperasi pada waktu malam. Namun sebaik sahaja pintu kabin dibuka, sangkaan itu serta-merta meleset. Saat mereka melangkah ke koridor menuju Terminal 2, mereka disambut oleh cahaya terang dan ruang yang bersih. Terminal itu hidup tidak seperti lapangan terbang yang sedang menanti fajar. Jubin marmar berkilat memantulkan cahaya, seolah-olah baru digilap beberapa menit yang lalu. Pelajar-pelajar perempuan itu bertukar pandangan tanpa perlu berkata-kata. Ada yang mengeluarkan telepon untuk merakam. Ini sangat menakjubkan. Tempat ini nampak seperti serba baharu, gumam Lihal, salah seorang pelajar. Klah bersetuju, walaupun sebagai orang dewasa yang telah melalui puluhan lapangan terbang di seluruh dunia, dia mendapati dirinya tidak dapat berhenti melihat sekeliling. Tidak ada pengumuman yang berlebihan, tidak ada barisan panjang, dan kaki tangan kaunter maklumat berdiri tegak dengan senyuman lebar walaupun hampir tengah malam. Semasa rombongan mereka berjalan ke kawasan imigresen, seorang pegawai berpakaian seragam rapi menghampiri. Tak, namanya jelas tertera Encik Hafiz. Dia tersenyum dan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih, "Selamat malam, selamat datang ke Kuala Lumpur. Pasukan Aunian Sila ikut saya. Kami telah menyediakan laluan khas spesial lane." Klah hampir terperanjat. Mereka tidak meminta apa-apa terlebih dahulu. Tiada kekeliruan, tiada kekecohan, laluan imigresen khas dibuka hanya untuk kumpulan mereka. Pelajar-pelajar itu memandang Klah, seolah-olah bertanya, adakah ini normal di Malaysia? Klah hanya menjongketkan bahunya. Dia sendiri tidak mempunyai jawaban. Di hadapan mesin imigresen otomatik segalanya lebih mudah daripada yang mereka sangka. Screen menyokong pelbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris yang sangat jelas. Apabila seorang pelajar menghadapi masalah meletakkan paspornya, Encik Hafiz cepat datang membimbing dengan sabar. Tiada nada mendesak, tiada wajah letih, tiada sikap acuh tak acuh, ciri-ciri tipikal pegawai imigresen negara besar. Selesai, katanya, sambil memberi isyarat kepada mereka untuk bergerak. Klah melihat jam tangannya. Hanya 14 menit sejak mereka memasuki kawasan imigresen. Ini adalah rekod untuk perjalanan sekolah mereka. Perjalanan diteruskan ke kawasan tuntutan bagasi. Di JFK, Klah sudah biasa menunggu lebih daripada sejam sambil berharap beg pakaian tidak hilang dalam kekacauan. Tetapi di sini screen memaparkan status bagasi mereka tepat pada masanya. Tidak lama kemudian, beg pakaian muncul satu demi satu tersusun rapi. "Adakah ini normal di sini?" tanya Sophie, salah seorang pelajar. Klah hanya ketawa kecil. Nampaknya begitu. Di luar terminal, udara Kuala Lumpur yang hangat dan lembab menyambut mereka. Bas pelancong sudah menunggu. Pemandu Pak Samad menundukkan kepala dengan sopan dan menyambut mereka dalam bahasa Inggris. Bas itu bersih dan wangi, tempat duduknya lembut seperti baru dipasang. Perjalanan ke hotel membuka dimensi baharu rasa ingin tahu para pelajar. Melalui tingkap lebuh raya yang mereka lalui masih terang benderang walaupun selepas tengah malam. Kendaraan bergerak mengikut rentak tanpa rasa ancaman yang sering mereka rasakan semasa pulang ke Manhattan selepas pukul 10 malam. Apabila bus memasuki kawasan bandar, kejutan seterusnya muncul. Kedai serbaneka masih beroperasi dengan terang benderang, pelanggan duduk santai di dalamnya, dan wanita berjalan sendirian tanpa tergesa-gesa. Pemandangan seperti ini dianggap mewah dan berbahaya di New York. Di sini ia kelihatan sebagai sebahagian normal daripada kehidupan bandar. Klah memerhatikan wajah pelajarnya. Mereka kini melekap ke tingkap terpukau oleh kehidupan malam Kuala Lumpur yang seolah-olah tidak terjejas oleh masa. Apa yang mereka lihat bukanlah sebuah bandar yang asing. Apa yang mereka lihat ialah sebuah bandar yang seolah-olah membuka tangan menyambut mereka. Perjalanan belum mencapai 1 jam, tetapi Klah merasakan hakikat perjalanan telah berubah. Jangkaan yang dibawa dari New York kini perlahan-lahan runtuh digantikan dengan rasa ingin tahu yang lebih besar. Jika permulaannya sudah begini, pikirlah apalagi yang akan mereka temui esok. Maka pengalaman mereka di Malaysia membuka lembaran baharu. Apabila Klah Wemore terjaga akibat ketukan pintu yang tergesa-gesa, jam digital di bilik hotel menunjukkan pukul 5.00 pagi. Dengan mata yang separuh terbuka, dia membuka pintu dan mendapati 3 pelajar Lily. Sophie dan Marlene berdiri di situ dengan wajah letih tetapi lapar. "Mr. Moore, kami sangat lapar," kata Sophie, perlahan sambil memegang perutnya. Klah menyadari bahwa bagi badan yang terbiasa dengan zon waktu New York jet lag membuatkan 5 pagi Kuala Lumpur
Terasa seperti makan malam yang tertunda. Masalahnya, dia tidak tahu sama ada tempat makan seawal ini. Setelah menenangkan para pelajar, Klah turun ke lobi untuk bertanya kepada penyambut tetamu. Penyambut tetamu muda itu tersenyum dan menundukkan sedikit kepalanya, sambil berkata ada warung tradisional yang dibuka sejak subuh. Dekat saja berjalan kaki 2 menit, Tuan. Klah hampir tidak percaya. Mencari tempat yang begitu bersemangat di Manhattan pada pukul 5 pagi adalah hampir mustahil. Tetapi di sini bandar itu nampaknya sudah mulai bangun sebelum matahari terbit. Dia kembali ke tingkatnya mengumpulkan 7 lagi pelajar yang juga tidak dapat tidur. Bersama-sama mereka melangkah ke dalam cahaya subuh Kuala Lumpur yang hangat. Langit masih kelam, tetapi jalan sudah dipenuhi dengan orang yang berjoging, pekerja yang bersiap untuk memulakan hari, dan Mak Cik yang menyediakan kedai sarapan dengan santai. Satu rentak kehidupan yang damai, namun bertenaga. Tidak lama kemudian mereka menemui tempat itu sebuah papan tanda ringkas dan bersih bertulis, "Bubur ayam Mak Cik Kiah." Uap panas berkepul dari periuk besar, mengeluarkan bau sup yang memikat. Beberapa pelanggan tempatan sudah duduk santai membaca berita di telepon bimbit mereka, seolah-olah ini adalah ritual pagi yang tidak pernah berubah. Seorang wanita, separuh baya, memakai apron tersenyum lebar apabila melihat rombongan orang asing itu masuk. "Selamat pagi," katanya lembut. Kemudian menambah dalam bahasa Inggris yang mudah, "Mahukan bubur?" Klah mengangguk. "Ya, 7 mangkuk sila." Mak Cikiah segera bergerak tangkas. Dalam sekelip mata bubur ayam panas dengan hirisan cendawan, hirisan ayam, taburan daun bawang, dan potongan wonton goreng diletakkan di hadapan mereka. Pelajar-pelajar perempuan itu memandang mangkuk itu dengan rasa ingin tahu yang tulus. Lily adalah orang pertama yang mencoba. Satu suapan masuk ke mulutnya dan matanya membesar. "Ya Tuhan, ini sangat luar biasa," katanya. Suaranya separuh berbisik tetapi penuh kekaguman. Pelajar-pelajar lain mengikut. Dalam beberapa menit mangkuk-mangkuk itu kosong tanpa meninggalkan sebarang sisa. Klah menghirup beberapa suapan dan mengangguk setuju. Ada sesuatu yang menenangkan dalam kesederhanaan hidangan itu, kehangatan yang tidak dapat dibeli di restoran mahal Manhattan. Ketika tiba masa untuk membayar, Klah hampir terkejut. Harga untuk 7 mangkuk penuh bubur dan hidangan sampingan adalah kurang daripada gamma 10 US dollar, sekitar RM40 plus. Dia melihat Mak Cikiah tersenyum tulus semasa memulangkan uang baki. "Terima kasih, Mak Cik," katanya perlahan. Senyuman itu tulen tidak dibuat-buat dan membuatkan para pelajar terdiam. Ada kehangatan yang sukar diungkapkan. Dalam perjalanan pulang ke hotel mereka, melalui sebuah kedai serbaneka 24 jam. Beberapa pelajar ingin membeli snack jadi Klah memutuskan untuk masuk sebentar. Sebaik saja pintu kaca otomatik terbuka, udara sejuk dan bau kopi tempatan yang wangi menyambut mereka. Rak disusun kemas produk beraneka jenis. Kedai serbaneka ini terasa lebih bersih dan teratur daripada kebanyakan yang pernah Klah kunjungi di Amerika. Kerani muda Mei-ling menyambut mereka dengan senyuman mesra. "Selamat pagi, selamat datang. Boleh saya bantu?" katanya dalam bahasa Inggris yang lebih lancar daripada jangkaan Klah. Pelajar-pelajar perempuan menyerbu rak minuman terkejut dengan pelbagai pilihan teh tarik dalam kotak teh bunga melur ais, minuman yogurt tempatan, dan perisa yang tidak pernah mereka lihat. Mereka akhirnya membeli beberapa jenis hanya karena ingin tahu. Di kaunter pembayaran, Lily menunjukkan kepada Klah sebuah mesin perkhidmatan pelbagai fungsi. "Mr. Moore, kita boleh bayar bil elektrik, beli tiket konser, malah hantar bungkusan di sini." Klah membaca pilihan pada skrin dan mengangguk kagum. Ternyata begitu. Proses pembayaran cepat dan juru uang ramah tanpa pandangan curiga walaupun mereka adalah pelancong. Segalanya terasa mudah. Apabila mereka keluar dari kedai matahari, mulai terbit di sebalik menara berkembar Petronas. Klah berhenti seketika dan melihat sekeliling. Orang ramai bergerak dengan santai. Kedai-kedai kecil sudah dibuka dan jalanan bersih. Udara pagi membawa bau keyakinan bandar ini untuk memulakan hari yang baharu. Dia menyadari sesuatu. Di New York, kemudahan 24 jam seringkali bermaksud risiko atau kos yang tinggi. Di Kuala Lumpur, ia terasa seperti sesuatu yang semula jadi sebahagian daripada nadi bandar. Pelajar-pelajar perempuan berjalan di hadapannya bercakap dengan penuh semangat tentang bubur, minuman tempatan, dan layanan mesra Mak Cikiah dan Mei-ling. Klah tersenyum. Interaksi mudah pada pagi itu, tanpa kemewahan, tanpa kepura-puraan, telah memberikan mereka tanggapan yang tulus terhadap negara ini. Inilah kehangatan Malaysia, pikir Klah. Dan ini baru pagi pertama.
Hari kedua bermula dengan cuaca cerah dan pelajar-pelajar perempuan yang bertenaga sejak pagi. Kelah melihat semangat itu terutamanya pada Lihal pelajar yang paling ingin tahu dan tidak henti-henti bertanya soalan tentang bandar itu sejak semalam. Hari ini, Lihal nampaknya tidak sabar untuk mencoba satu perkara yang sering mereka lihat dalam video sistem transit aliran massa MRT Kuala Lumpur. Semasa rombongan itu memasuki stesen Kelah, mendengar seruan kagum yang hampir serentak. Stesen itu bersih seperti lobi hotel. Lantai berkilat tanpa sedikit pun kotoran atau kesan gula-gula getah. Dindingnya rapi dan udaranya sejuk tanpa bau hapak atau bunyi hentakan logam yang hingar-bingar seperti di subway New York. Ini tidak nyata, bisik Lihal sambil mengambil gambar. Apabila mereka turun ke platform perkara lain mengejutkan mereka. Barisan tersusun rapi. Penduduk Kuala Lumpur berdiri dengan sabar di belakang garisan menunggu. Tiada siapa yang mencelah walaupun kereta api sudah masuk. Papan tanda digital menunjukkan masa ketibaan dalam kiraan saat. Tepat pada detik angka bertukar menjadi sifar pintu terbuka. Tepat pada masanya betul-betul hingga saat kata Marlin kagum. Suasana di dalam gerabak juga selesai. Tempat duduk keutamaan berwarna biru gelap dan tempat duduk biasa berwarna biru muda tersusun rapi. Penumpang memberikan ruang kepada rombongan mereka. Perkara yang paling mengejutkan pelajar-pelajar itu ialah rangkaian internet tetap lancar walaupun kereta api memasuki terowong bawah tanah. Mr. Moore wifi sekolah kami pun kadang-kadang putus rumut Lihal sambil memuat naik gambar. Kelah hanya ketawa karena dia tidak menemui jawaban yang lebih baik. Perhentian seterusnya membawa mereka ke Taman KLCC. Langit biru terbentang di atas hutan bandar yang luas dengan pokok-pokok rumput hijau dan laluan jogging yang kemas. Penduduk Kuala Lumpur sudah memenuhi kawasan itu. Ada yang berjoging berlatih tai chi bersenam malah bermain dengan anak-anak di rumput. Kelah perhatikan pelajar-pelajarnya, tertarik dengan kemudahan awam yang bersih percuma dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh penduduk. Di Amerika, kemudahan serupa biasanya memerlukan bayaran yang tinggi atau sering terbiar. Seorang warga emas yang sedang bersenam menggunakan peralatan kecergasan taman membuatkan Lihal ingin mencoba. Walaupun tidak fasih berbahasa Inggris, warga emas itu menjelaskan dengan senyuman mesra dan isyarat tangan. Lihal mengikutinya dan pelajar lain turut ketawa, melihat percobaan komunikasi kecil yang mesra itu. Bandar ini bersemangat, kata Lili perlahan. Tapi entah kenapa tenang. Petang itu mereka menuju ke menara berkembar Petronas KLCC. Dari luar sahaja bangunan itu kelihatan futuristik seperti ruas bulu yang menjulang tinggi ke langit. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pusat beli belah di bawahnya pelajar-pelajar itu terdiam. Pencahayaan reka bentuk dalaman yang mewah dan orang ramai yang tersusun membuatkan tempat itu terasa lebih modern daripada pusat beli belah biasa di Amerika. Destinasi kelas seterusnya ialah kedai buku besar berhampiran pusat beli belah Kinokuniya, Borders KLCC. Dia mahu menunjukkan sesuatu yang jarang dilihat oleh pelancong budaya membaca generasi muda Malaysia. Ternyata, kedai buku itu dipenuhi dengan pelajar sekolah universiti dan pekerja pejabat. Semuanya berdiri atau duduk di lantai dengan senyap sambil membaca buku. Orang-orang di sini betul-betul membaca, gumam Marlin terpaku. Kelah tersenyum. Dia melihat sendiri bagaimana ruang sastera dapat wujud bersama perniagaan modern. Ia memancarkan optimisme. Selepas itu mereka singgah di sebuah kedai kraft tempatan yang menjual produk kreatif. Pelajar peluar menyangka mereka akan menemui produk biasa, tetapi seorang juru jual bernama Khairul yang juga seorang artis kaligrafi modern, melayani mereka dengan profesionalisme yang tinggi. Dia menerangkan bahan-bahan produk herba Asia, malah tren reka bentuk Malaysia. Produk awak sangat bagus luar biasa, kata Sophie, selepas mencoba sampel. Khairul tersenyum bangga. Kami sentiasa bertambah baik setiap tahun. Banyak industri kreatif di Malaysia berkembang pesat. Perbualan itu membuka pandangan baru kepada para pelajar tentang industri tempatan yang bersemangat. Lewat petang, mereka menuju ke pusat kreatif lokal kreatif hub, lokasi yang dipilih Kelah untuk menunjukkan sisi kreatif Kuala Lumpur. Sebaik saja memasuki kawasan itu, mereka disambut oleh bangunan bata merah yang diubah sesuai musik pop tempatan yang dimainkan, dan sekumpulan anak muda dengan gaya fashion unik di sebuah dataran kecil pertunjukan bus kerjalanan setanding dengan pentas profesional. Pelajar-pelajar itu terdiam, bukan karena bunyi bising, tetapi karena keharmonian yang menakjubkan. Tidak jauh dari situ terdapat pasar kraft kreatif yang menjual barangan buatan tangan. Seorang anak muda mempamerkan sepasang anting-anting batik modern.
Itulah Khairul, ternyata dia masih berpegang teguh pada seninya. Lili dan rakan-rakannya membeli beberapa hasil kerja kagum dengan gabungan budaya tradisional dan reka bentuk kontemporari. Di sudut lain, seorang pelukis bernama Puan Aisyah menawarkan lukisan potret cepat seorang pelajar perempuan duduk, dan dalam beberapa menit, Puan Aisyah melukis potret yang sangat artistik, membuatkan seluruh rombongan bertepuk tangan. Persekitaran itu selamat terang dan penuh kreativiti. Ia terasa seperti ruang awam yang menyokong bakat muda. Telah melihat pelajar-pelajarnya berdiri lama, menyerap tenaga tempat itu seolah-olah mereka baru saja menemui sesuatu yang penting. Semasa mereka berjalan kembali ke stesen MRT, Lihal berkata, perlahan, Mister Moore, saya rasa bandar ini ada jiwa. Jiwa yang modern tapi sangat mesra. Kelah memandang pelajarnya dan mengangguk. Kuala Lumpur bukan sekadar modern, ia hidup, dan generasi mudanya adalah nadi yang membentuk wajah baru bandar itu. Hari terakhir santiasa tiba terlalu cepat. Kelah, Moore merasainya pada pagi itu, apabila dia menarik langsir bilik hotelnya, dan cahaya matahari hangat, Kuala Lumpur menyelinap masuk, tetapi ada kemurungan yang tidak dapat diabaikan. Hari ini mereka perlu pulang. Dia tahu pelajar-pelajar itu belum bersedia untuk meninggalkan Malaysia. Aktiviti pertama ialah melawat pasar seni Central Market, pusat beli belah yang dipenuhi dengan produk reka bentuk tempatan yang berkualiti tinggi. Dari tingkat kraft tangan hingga pakaian, semuanya terasa seperti museum budaya yang hidup. Para pelajar segera tertarik kepada kain batik modern seteh yang elegan dan pelbagai jenis teh Malaysia dari tanah tinggi yang aromanya memenuhi seluruh ruang. Juru jual menyambut mereka dengan sopan, sentiasa menerangkan setiap produk secara terperinci, daripada sejarah penghasilan teh hingga cara penjagaan tembikar. Kelah perhatikan pelajar-pelajar yang biasanya cepat bosan. Ketika membeli belah kali ini kelihatan fokus dan menikmati proses memilih cendera hati. Sophie Lanford, pelajar yang paling emosional dalam kumpulan itu, memegang sehelai kain batik biru gelap dan berbisik, ini mengingatkan saya kepada ketenangan malam Kuala Lumpur. Dia memutuskan untuk membeli kain itu tanpa teragak-agak. Dari pasar seni, mereka bergerak ke Masjid Negara dan kawasan bersejarah berdekatan. Kelah sendiri telah melihat gambarnya, tetapi berdiri di hadapan rumah ibadat berusia berabad-abad itu memberikan perasaan yang berbeza. Para pelajar berjalan perlahan di kawasan masjid, tertarik kepada seni bina yang indah, ketenangan spiritual, dan kepelbagaian umat yang berinteraksi. Pemandu pelancong menjelaskan semangat keterangkuman di mana tradisi dan pelbagai agama wujud bersama. Apabila mereka keluar dari masjid dan melihat bandar modern di sebelahnya, Sophie seolah-olah menggosok matanya. Cantik sekali. Bukan hanya bangunannya, tetapi message yang disampaikannya, katanya tergagap-gagap. Kelah turut tersentuh. Dalam dunia yang sering bergelut dengan konflik identiti, keharmonian tradisi, dan modernity serta kepercayaan yang berbeza ini terasa seperti harapan. Petang itu mereka menuju ke Kali A. Bas bergerak perlahan seolah-olah masa turut melambat. Suasana di dalam bas sunyi, pelajar-pelajar itu melihat buat kali terakhir, jalan raya, bangunan jambatan, dan pokok-pokok di kaki lima Kuala Lumpur. Semuanya terasa seperti kepingan memori yang ingin mereka simpan selamanya. Setibanya di lapangan terbang, Kelah menyadari bahwa perjuangan untuk menahan air mata baru bermula. Apabila bagasi diturunkan dan tiket penerbangan telah disediakan, pelajar-pelajar perempuan itu datang kepadanya satu persatu. Mister Moore, bolehkah kami kembali, kata Sophie. Suaranya tersekat. Kelah mengusap bahu gadis itu. Saya berharap begitu. Saya benar-benar berharap. Semasa mereka berjalan ke pintu pelepasan, beberapa pelajar menoleh ke belakang mengambil gambar terminal modern yang bersih itu. Mereka tidak mahu melupakan apa-apa dari perjalanan ini. Apabila pesawat berlepas dan lampu Kuala Lumpur mengecil di bawah, kedengaran tangisan perlahan di beberapa tempat duduk. Kelah menutup matanya, membiarkan kenangan beberapa hari lalu berulang seperti film. Keesokan harinya pesawat mendarat di New York. Udara dingin Manhattan menyambut mereka, kontras dengan kehangatan Kuala Lumpur. Di pintu ketibaan, para ibu bapa menunggu dengan cemas. Wajah mereka serta-merta menunjukkan kejutan apabila anak-anak mereka bergegas menceritakan pengalaman luar biasa di Malaysia. Ada wifi di terowong subway mereka. Dan orang ramai boleh berjalan dengan selamat pada waktu malam. Boleh awak bayangkan. Awak patut lihat MRT mereka. Ia lebih bersih daripada lapangan terbang kita. Kelah melihat ibu bapak itu terdiam, tidak bersedia untuk menghadapi kisah yang begitu positif dan penuh kekaguman. Beberapa hari kemudian, kekecohan bermula.
Video-video yang dimuat naik oleh para pelajar semasa perjalanan menjadi tular di pelbagai platform media sosial Amerika. Pengguna internet membandingkan kemudahan Kuala Lumpur dengan keadaan di bandar-bandar utama. Ada yang kagum, ada yang marah. Tetapi yang paling mengejutkan ialah beratus-ratus komen yang mempersoalkan mengapa Amerika tidak boleh menyediakan perkhidmatan awam. Sebaik Malaysia, Akademi Aunian dibanjiri dengan permintaan untuk mengadakan program lawatan Malaysia tahun depan. Ibu bapak yang sebelum ini ragu-ragu, kini menuntut sekolah untuk mengalihkan perhatian ke Asia. Pengetua Cik Zhao mengadakan pertemuan khas dengan Klah. Kami mahu Anda mengetuai seminar tentang Malaysia, katanya. Sebelum poster diumumkan, Dewan sudah penuh. Pada hari seminar Dewan 3 tingkat itu benar-benar penuh. Klah berkongsi kisah tentang kecekapan layanan mesra pengangkutan, modern ruang awam, dan suasana bandar yang mengubah cara pelajarnya melihat dunia. Yang mengejutkan, selepas seminar berpuluh-puluh pelajar baharu mendaftar untuk kelas bahasa Mandarin. Ada yang mula mengikuti musik dan film Malaysia yang mereka temui melalui cadangan daripada pelajar yang baru pulang. Malam itu di rumahnya Klah, duduk di tepi tingkap merenung Manhattan. Pikirannya kembali kepada pagi pertama mereka di Kuala Lumpur. Sambutan hangat Mak Cikiah, keajaiban MRT musik jalanan di pusat kreatif, dan air mata pelajar ketika meninggalkan bandar itu. Malaysia mengubah mereka pikirnya, dan mungkin tanpa dia, sedari ia mengubahnya juga,